Hai, nama saya Nazmi dan saya akan menerangkan tentang latar belakang syarikat kami. So, mana kami dapat nama syarikat? Apa nama syarikat kami? Nama syarikat kami adalah Tourism yang berasal daripada bahasa Turkish yang membawa maksud pelancongan. Alright, syarikat kami mempunyai slogan. Slogan kami ialah hiduplah dengan kompas, bukan jam. Ini kerana kehidupan ini perlulah diisi dengan meneroka ke serata dunia bagi memperluaskan pengalaman dan pandangan kita. Jadi, disebabkan itulah kami memilih slogan tersebut sebagai slogan company kami. Mari saya ceritakan pula di sebalik kewujudan logo syarikat kami. Alright. Lambang syarikat kami menggunakan warna coklat sebagai warna asas. Betul? Seperti yang dapat lihat di sebelah sini, warna coklat sebagai warna asas. Ini kerana warna coklat sering dikaitkan dengan warna bumi dan melambangkan daya tahan, kebolehan kepercayaan dan keselamatan. Itulah apa yang syarikat kami ingin sampaikan kepada klien-klien kami, supaya mereka rasa selamat untuk menggunakan servis kami ketika melancong ke luar negara. Alright, seperti yang nampak juga dalam lambang ini, ada satu masjid kan. Masjid tu nama dia Blue Mosque. The Blue Mosque. The Blue Mosque merupakan lambang agama Islam sebagai asas negara Turki. Sebab negara Turki merupakan negara Islam. Dan kami ambil masjid tersebut kerana masjid tersebut melambangkan agama Islam di Turki. Okey. Dan akhir sekali, jambatan yang panjang sekali ni, jambatan panjang sekali ini adalah Jambatan Osman Gazi. Ia merupakan jambatan terpanjang di Turki. Kenapa kami ambil? Sebab kami kan syarikat pelancongan. Jadi kami nak promote yang apa yang ada di Turki ni. Akhir sekali, disebabkan oleh asas penubuhan kami bercirikan Turki, kami teramatlah mengesyorkan Turki sebagai destinasi pelancongan anda yang seterusnya. Jadi, marilah pergi ke Turki dengan menggunakan servis daripada syarikat kami. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Naim dan saya akan membincangkan tentang objektif video kami dan sedikit sebanyak pengenalan tentang negara yang ini kami promosikan untuk destinasi pelancongan anda seterusnya, iaitu negara Turki. Pertama video kami ialah kami ingin memperkenalkan kebudayaan unik negara Turki yang tiada di negara-negara lain untuk anda semua. Kedua, kami ingin membuktikan pengaruh besar agama Islam terhadap pembangunan serta peradaban di negara Turki. Ketiga, kami ingin memberikan pengalaman secara bersemuka untuk perbezaan aplikasi agama Islam di negara Turki dan juga di negara kita, Malaysia. Sekali, kami ingin memperluaskan harisan pemikiran rakyat kita tentang gaya hidup seorang Muslim di negara luar, terutamanya negara Turki. Dan kami berharap di penghujung video ini anda dapat segala maklumat yang anda perlukan untuk destinasi pelancongan anda di negara Turki. Dan seterusnya, seperti yang saya katakan tadi, saya akan menceritakan sedikit sebanyak tentang latar belakang pengenalan negara Turki ini. Okey, jom. Turki secara rasmi dipanggil Republik Turki ialah sebuah negara Eurasia di Timur Tengah yang terletak di antara benua Eropah dan Asia. Sebahagian besar Turki terletak di semenanjung Anatolia di Asia dan bahagian kecil wilayahnya terletak di wilayah Balkan Barat, Laut Benua Eropah. Turki bersempadan dengan negara iaitu Bulgaria di barat laut, Yunani di barat, Georgia, Armenia dan Azerbaijan di timur laut, Iran di timur dan Iraq dan Syria di tenggara. Selain itu, Turki menyepadani Laut Hitam di utara, Laut Asia di barat dan Laut Mediterranean di selatan. Turki juga mengandungi Laut Marmara yang dipergunakan oleh para ahli geografi untuk menandakan sepadan di antara Eropah dan Asia, dan oleh itu menyebabkan Turki merupakan sebuah negara rentas benua. Kawasan yang terdiri daripada Turki moden telah melihat kelahiran peradaban-peradaban utama termasuk Empayar Byzantine dan juga Empayar Turki Uthmaniyah.
Disebabkan oleh lokasi yang strategik di persilangan dua buah benua, budaya Turki merupakan campuran budaya timur dan barat yang unik yang sering diperihalkan sebagai jambatan antara dua buah peradaban. Dengan kewujudan kawasan yang kuat dari Adriatik ke China di dalam jalur tanah di antara Rusia dan India, Turki telah memperoleh kepentingan strategik yang semakin bertumbuh. Turki juga ialah sebuah republik berperlembagaan yang demokratik, sekular dan satuan. Sistem politiknya diasaskan pada tahun 1923 di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk selepas kejatuhan Empayar Ottoman akibat Perang Dunia Pertama. Sejak itu, Turki telah beransur-ansur bergabung dengan Barat sementara menjalin hubungan dengan dunia timur. Sejak tahun 2005, Turki adalah satu-satunya negara Islam pertama yang berunding menyertai Kesatuan Eropah setelah merupakan ahli bersekutu sejak tahun 1963. Turki juga merupakan ahli negara perindustrian G20 yang mempertemukan 20 buah ekonomi yang terbesar di dunia. Negara indah Turki ini memiliki kisah sejarah menarik yang jelas dapat dilihat pada ukiran mercu tanda, reka bentuk seni bina dan keunikan budaya masyarakatnya. Dan ia sedia untuk diterokai hasil usaha kerajaan negara Turki dengan melaksanakan pelbagai inisiatif bagi memastikan pelancongan ke negara Turki selamat untuk semua. Nama saya Ahmad Adam Iskandar bin Zamani dan saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang bahasa dan etnik di negara Turki. Okey, kembali bersama saya. So, sekarang saya akan menerangkan tentang etnik Turks. Etnik Turks adalah etnik yang dominan di negara Turki yang mewakili sebanyak 72.5% daripada rakyat Turki sendiri. Dan etnik ini pada awalnya berasal daripada pinggir negara Turki dan kawasan sekitarnya, lalu mereka berpindah randah secara menyeluruh dan menjadi etnik yang terbesar berada di kawasan Turki. Kebanyakan daripada etnik ini adalah Muslim dan bermaksud mereka adalah kebanyakannya beragama Islam. Okey, sekarang saya akan menerangkan tentang etnik yang kedua iaitu etnik Kurds. Etnik Kurds ini adalah sebanyak 12.7% daripada rakyat Turki dan menjadikannya etnik yang kedua terbesar di kawasan Turki. Etnik ini berasal daripada timur dan tenggara di kawasan Turki dan tempat-tempat asal mereka ini dipanggil sebagai Kurdistan. Bahasa yang digunakan oleh mereka untuk bertutur adalah bahasa Eropah Indo dan bahasa ini adalah bahasa prasejarah yang asli. Mereka juga sangat handal dalam bidang autonomi dan menjadikan kepimpinan sebuah etnik itu menjadi lebih teguh. Okey. Etnik yang seterusnya ialah etnik Zazakuts dan dia berbeza daripada etnik yang sebelum ini iaitu etnik Kurds. Mereka mempunyai bilangan sebanyak 4% daripada keseluruhan rakyat Turki dan 4% tersebut adalah bukan angka yang kecil. Dan jumlah 4% itu adalah sebanyak 3 juta daripada keseluruhan rakyat Turki. Mereka berbahasa Zazaki dan apa yang uniknya tentang etnik mereka adalah mereka selalu memperjuangkan kekukuhan etnik mereka yang mementingkan bahawa mereka adalah satu etnik yang layak menerima tumpuan di Turki itu sendiri. So itu menjadikan mereka mempunyai wawasan terhadap etnik sendiri. Tidak berakhir di situ, saya juga akan menerangkan sedikit sebanyak tentang pakaian di Turki. Pakaian di Turki mempunyai dua kategori iaitu pakaian tradisional dan pakaian moden. Bagi pakaian tradisional, mereka menghasilkan pakaian tradisional
menggunakan kaedah tenunan dan pewarna bagi pakaian tradisional itu dihasilkan daripada tumbuhan semula jadi. Hal ini menunjukkan bahawa mereka menerapkan nilai-nilai alam semula jadi dalam diri masyarakat Turki sendiri. Seterusnya, bagi pakaian moden, mereka mempunyai nilai yang menjadi keunikan bagi pakaian moden itu sendiri kerana bagi setiap wilayah di negara Turki mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Dan kebanyakan pakaian moden di negara Turki sekarang adalah mengikut negara barat, iaitu mengenakan topi bagi melindungi kulit dan beg tangan untuk kaum wanita menyimpan alat-alat solat mereka. Dan mereka akan mengenakan corak garis-garis dan berbunga bagi pakaian mereka serta warna ruffles dan kain yang bersinar untuk menampakkan gaya moden mereka tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najmi bin Nasir. Saya akan menerangkan seni dan sukan yang ada di Turki. Seni yang ada di Turki terbagi kepada 3, iaitu lukisan miniatur, marble dan juga lukisan kaligrafi. Miniatur atau lukisan dalam buku adalah salah satu bentuk kesenian tradisional Turki paling popular yang berakar dari Kekaisaran Ottoman. Namun miniatur juga ini terkait dengan tradisi miniatur Persia serta pengaruh seni Tiongkok. Selama era Ottoman, studio tempat seniman mengerjakan gaya visual unik ini disebut Nakashanes kerana miniatur disebut Nakish dalam bahasa Turki Ottoman. Selama masa pemerintahan Sulaiman the Magnificent dan Selim II, miniatur ini menjalani masa keemasan mereka dengan Nakas Osman di antara salah satu pelukis terbesar selama masa ini. Dikenal sebagai Ebru, marble diyakini telah ditemukan di Turkistan abad ke-13 dan telah ada di China, India, Persia dan Anatolia. Selama Kekaisaran Seljuk dan Ottoman, marmer digunakan untuk menghiasi buku serta dekret dan dokumen rasmi. Selama masa kejayaannya, bentuk dan teknik baru marble disempurnakan dan Turki menjadi pusat dari bentuk seni khusus ini hingga 1920-an ketika bengkel marmer menjadi pemandangan umum di distrik Beyazit, Istanbul. Bentuk seni marble ditentukan oleh penciptaan pola warna-warni melalui percikan dan penyekatan warna cairan cermat di atas berisi air dengan minyak. Tipu kaligrafi bukan berasal dari Turki. Ottoman menerap bentuk seni yang unik dan membawanya ke ketinggian artistiknya selama 500 tahun. Kaligrafi Islam khususnya mencakup kaligrafi Arab, Ottoman dan Persia dan perkembangan terkait erat dengan kutipan dari Al-Quran sebagai salah satu ekspresi artistik utama budaya Islam. Dalam tradisi Ottoman, diwarni gaya khusus kaligrafi Arab dikembangkan pada abad ke-16 mencapai puncaknya pada kuasa pemerintahan Sulaiman yang Agung. Ahli kaligrafi Turki dikenal selalu membuat alat sendiri antara kertas yang Aktiviti kesukanan di Turki terbahagi kepada 2 kategori, iaitu sukan tradisional dan sukan moden. Turki merupakan sebuah negara yang sudah lama wujud dan mereka mempunyai tradisi mereka yang tersendiri dan menjadi satu lambang kebanggaan bagi rakyat mereka. Selain itu, Turki juga diiktiraf sebagai negara G20, iaitu negara sebahagian daripada kelompok negara yang maju dan keharapan dalam aspek pembangunan dan teknologi. Antara sukan tradisional negara Turki ialah permainan papan yang mungkin diketahui oleh sebagai penduduk asing, iaitu taflah. Permainan ini merupakan permainan teknologi seperti catur yang memerlukan perancangan dan taktik yang rapi dan berkesan untuk mengenai permainan tersebut. Hari ini saya nak terangkan tentang masakan Turki. Okay, jom kita beralih kepada bahan masakan Timur Tengah. So, bahan masakan Timur Tengah, bahan yang masih digunakan adalah zaitun, kacang Arab, wijen dengan sayuran. Zaitunnya diambil daripada buah zaitun yang selalunya orang Arab, orang Turki gunakan buah-buah sebagai untuk herbal dan juga masakan-masakan yang sihat. So kita gunakan, selalunya orang Turki guna peterseli, menta dengan kacang Arab untuk herbal dan ia bagus untuk kesihatan untuk kita. So Turki ni memang banyak dengan variasi herbal. Beberapa makanan dan minuman yang terkenal di Turki iaitu kebab Turki, kunafi, kofti, ayran, bazo, samosai. So selalunya kunafi ni digunakan untuk pancake, macam pancake manis-manis. Untuk kofti diperbuat daripada kofi dengan ayam dan kicap. Sedap lah juga kan. Kebab Turki kita pernah try juga. Kat Malaysia memang ada banyak kebab, kedai-kedai kebab, ayran dengan bazo samosari. So makan-makan ini penuh dengan flavor, memang syak lah. Kita beralih kepada pengertian masakan Turki pula.
Masakan Turki adalah warisan dari masakan Uthmaniyah yang kita belajar kat sejarah dulu, yang dapat dideskripsikan sebagai gabungan dan penyempurnaan masakan Asia Tengah, masakan Timur Tengah dan masakan Balkan. So dia gabungan daripada semua masakan kontinen-kontinen dunia. Masakan Turki dia mengenal berbagai masakan daerah, masakan kawasan Laut Hitam, banyak memakai jagung dan anchovy. Dia ikut daerah juga Turki ni masakan dia. Kalau Malaysia kita tengok kita ada Negeri Sembilan, masakan Negeri Sembilan famous lemang, Melaka famous asam pedas, Penang famous laksa. Kat Turki pun sama. Dia ada famous daerah-daerah dia macam tu. So Turki Tenggara, Urfa, Gaziantep dan Adana terkenal dengan hidangan seperti kebab, meze dan hidangan penutup. Kunci bahan iaitu key ingredient yang sering digunakan dalam masakan Turki meliputi daging domba, daging sapi, daging ayam, ikan, terung, cabai hijau, bawang-bawangan, lentil, kacang-kacangan dan tomato. Seperti mana kita telah pun tengok poster agensi kita, iaitu kebanyakan tentang tempat pelancongan dan juga makanan. So pertamanya saya ingin memulakan dengan Masjid Biru. Masjid Biru dalam bahasa Turki kita boleh panggil Sultanahmet Camii, adalah masjid bersejarah di Istanbul. Istanbul adalah bandaraya terbesar di Turki dan ibu negara Empayar Uthmaniyah. Masjid ini dikenali sebagai Masjid Biru disebabkan dinding-dinding masjid ini diperbuat daripada warna biru. Bukan itu sahaja, ia diguna di antara 1609 dan 1616. Reka bentuk masjid juga merupakan gabungan seni bina Byzantine serta tradisi Islam turun-temurun. Binaan kaca yang asal di dalam masjid ini didatangkan khas sebagai hadiah dari Venice, Itali. Mari kita beralih ke tempat pelancongan seterusnya, iaitu Istana Topkapi. Istana Topkapi terletak di Istanbul, Turki. Adalah merupakan kediaman ramai Kesultanan Uthmaniyah selama lebih dari 400 tahun. Banyak raja-raja di punya keturunan memang duduk di sana. Pembinaan Istana Topkapi ini bermula pada tahun 1459 atas perintah Sultan Mehmed II. Istana Topkapi terdiri daripada 4 lampangan. Banyak benda dari dulu-dulu turun-temurun mereka ada, iaitu utamanya dan banyak bangunan kecil. Istana Topkapi menyimpan harta diraja, pakaian, barang kemas, hasil seni, senjata jubah dan pedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta barang-barangan peninggalan nabi-nabi yang lain juga. Sekarang kita beralih ke Hagia Sophia, tempat yang paling menarik di Turki. Hagia Sophia, apa itu Hagia Sophia? Hagia Sophia asalnya adalah sebuah gereja ketika Sultan Muhammad II, Sultan Al-Fatih menawan Konstantinopel. Beliau menjadikan Hagia Sophia sebagai masjid ketika Kamal Atatürk merampas kuasa di zaman kejatuhan Empayar Uthmaniyah. So, kita tak payah beralih kepada sejarah-sejarahnya, kita tengok keindahan apa itu Hagia Sophia. Di dinding Hagia Sophia yang menunjukkan ciri-ciri agama Kristian yang telah ditutup oleh Sultan Al-Fatih telah dikopek semula bertujuan untuk menunjukkan asal binaan Hagia Sophia sebagai sebuah gereja. So Hagia Sophia ni memang sebenarnya dari dulu adalah sebuah gereja. Tapi seni binaannya memang menarik sangat. Siapa-siapa yang pergi Turki tak kembali ke negara asalnya tanpa pergi ke Hagia Sophia. So kita akan beralih ke Grand Bazaar pula. Apa itu Grand Bazaar? Memang tahu bazar. Bazar selalunya kita dengar bazar Ramadan masa puasa. Tapi kat sini memang selalu hari-hari ada Grand Bazaar di Turki, iaitu macam pasar malam di Malaysia, gitu lah.
So Grand Bazaar merupakan salah satu tempat menarik di Turki dan paling popular untuk pelancong membeli belah. Harga pun bolehlah berpatutan sebab memang ramai yang datang sebab ada kita boleh beli cenderahati untuk family, untuk keluarga, untuk kawan-kawan. Memang ada hampir 4,000 buah kedai yang mana letaknya bersambung di antara 56 lorong di dalam pasar tersebut. Pasar ini dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 7 malam. So anda kalau pergi ke Turki jangan lupa nak pergi ke Grand Bazaar memang rugi kalau tak pergi. Ini adalah tempat yang last saya nak bagi tahu pasal tempat pelancongan. Dia boleh katakan last but not least lah, macam tu gitu. So last je Basilika Sistine. Tapi ada banyak lagi tempat, cuma saya nak bagi tahu tempat-tempat yang sangat menarik di Turki. Basilika Sistine adalah sebuah tempat simpanan air yang besar seperti sebuah istana. Macam kita ada empangan simpan air, tapi diorang ada sebuah istana pula untuk simpan air. Memang syok Dia letak di seberang jalan berdekatan dengan Hagia Sophia je. So sejak kamu semua memang nak pergi Hagia Sophia, jangan lupa nak visit Basilika Sistine ni. Memang dekat je, rugi kalau tak lawat. Ia digelar Sunken Palace yang telah berusia lebih 1000 tahun yang dulu. Asal Basilika ini merupakan sebuah pusat seni, ekonomi dan undang-undang di zaman Rom. Di Basilika ini air disalurkan kepada orang awam melalui lubang-lubang di siling yang tebuk seperti telaga. Memang kreatif So memang tempat-tempat dulu memang dia ada air-air untuk orang-orang awam. Mereka telah tebukkan lubang so that orang-orang awam dapat air. Inilah adalah tempat-tempat yang anda selalu mesti kena melawat. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idris dan saya akan terangkan tentang gaya hidup masyarakat Turki. Rakyat Turki terkenal dengan sifat peramah mereka kerana bagi mereka, sifat peramah itu mampu menambah kenalan mereka dalam masa yang sama dapat mengeratkan dengan silaturahim. Antara sifat peramah ini kita dapat lihat ialah antaranya di dalam industri perhotelan dan juga industri perniagaan. Dan tempat yang kita boleh lihat antara contohnya ialah di Grand Bazaar Avenue dan juga di Avenue Istiqlal. Jadi seterusnya, selain itu, tahukah anda jumlah warga emas di Turki adalah sebanyak 8 juta orang. Namun mereka yang hanya duduk di rumah orang tuanya 25,000. Hanya 0.3%, dan ini menunjukkan bahawa ramai warga emas di Turki masih duduk bersama keluarga mereka. Kenapa? Kerana ramai penduduk Turki berkefahaman bahawa jika kita berlaku baik dengan ibu bapa atau menjaga hubungan kekeluargaan, insya-Allah nanti mereka juga akan dijaga dengan baik. Dengan ini menunjukkan bahawa Turki amat mementingkan hubungan kekeluargaan. Baiklah, yang terakhir ialah kepercayaan orang di Turki. Negara Turki merupakan sebuah negara sekular, iaitu negara yang tidak mempunyai agama rasmi seperti Malaysia. Walaupun begitu, kita sering menekali Turki sebagai sebuah negara Islam yang sangat kuat. Kerana apa? Kerana Islam di sana praktikal dan majoriti. Dan kita di Malaysia perlulah ikut jejak langkah negara Turki supaya apa? Supaya negara kita ni mampu menjadi sebuah negara yang mempunyai pelbagai kaum, pelbagai agama, namun tetap menjadikan Islam sebagai sebuah bentuk pemerintahan. Dan itu akhir daripada kami, Tourism, dan semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini dapat meyakinkan anda untuk memilih syarikat kami untuk ke destinasi pelancongan anda, iaitu di Turki. Selamat tinggal dan Assalamualaikum.